A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini. Kesekian kalinya pada bulan Ramadan. Pada tahun ini Allah Ta'ala kurniakan lagi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan dan merancakkan lagi program-program pengimarahan dalam diri kita, khususnya di bulan yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman sekalian, Nabi SAW pernah dikhabarkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, kana Rasulullah SAW ajwadun nasa bil khairi. Jibril, tuan-tuan, bukan manusia biasa ni, kan? Satu recommendation daripada Sayyidina Jibril. Kata beliau, Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah di atas muka bumi ni. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, Nabi ni super duper hyper pemurah di bulan Ramadan. Tuan-tuan, mengambil semangat pemurahnya Nabi SAW, Allah telah mensyariatkan kepada kita satu hukum yang berkait rapat dengan Muslim, yang juga dipertanggungjawabkan ke atas sekalian makhluk yang hidup, terutamanya manusia, iaitu zakat al-fitrah. Zakat fitrah. Siapa yang berpuasa, mereka akan rasa terikat kuat dengan bayar fitrah, kan? Jadi kita nak kenal apa itu fitrah, tuan-tuan. Bayar zakat fitrah. Mungkin kita tahu pergi masjid, bayar zakat fitrah. Jumpa imam, bayar sekian-sekian kadar, maka selesailah fitrah kita. Tapi sejauh mana kefahaman kita terhadap zakat fitrah tersebut? Baik, kita akan rungkaikan sedikit demi sedikit. Pertamanya, dari segi pendalilan, apa sumber yang menyebabkan kita ni disyariatkan untuk membayar zakat fitrah? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam satu hadis, zakatul fitri sa'an min tamrin wa sa'an min burrin wa sa'an min sya'irin wa sa'an min zabibin ila akhiril hadis. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya ringkaskan, kami dah mengamalkan daripada zaman Rasulullah SAW sehinggalah kepada zaman sahabi, zaman sahabat ni, kan? Zakat fitrah kami sedekahkan segantang daripada syair, bijirin, segantang daripada tamar, buah kurma, segantang daripada zabib, buah-buah anggur yang kering, dan juga segantang daripada makanan-makanan ruji yang lain. Begitulah juga kepada kita sekarang ni. Orang Melayu tentunya tidak makan kurma saja, tuan-tuan. Kita makanan ruji dan asasi kita adalah nasi. Jadi dikiaskan oleh ulama kita, keluarkan segantang berbentuk makanan ruji pada penduduk setempat. Jadi ulama telah membahas panjang dan dikeluarkan satu natijah, keluarkan satu gantang berkadar 2.6 kg hingga 2.7 kg gantang Baghdad, makanan ruji setempat. Jadi di Malaysia kita keluarkan beras. Alhamdulillah, pada tahun ini, terutamanya di negeri Perlis yang permai lagi damai ini, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis telah menetapkan kadar zakat fitrah masih dikekalkan sebanyak ringgit Malaysia RM7 untuk dikeluarkan bagi setiap Muslim yang memenuhi 3 syarat utama yang melayakkan dan mewajibkan mereka semua membayar zakat fitrah. Yang pertama, mestilah dia ni Muslim, tentunya, tuan-tuan. Yang kedua, dia hidup 2 bulan tu, Ramadan dia sempat hidup, Syawal pun dia sempat hidup. Dan yang ketiga, mestilah dia mempunyai sumber makanan. Pertamanya pada malam Syawal, masuk je maghrib malam kita bertakbir tu dah ada dah makanan. Dan juga ada hidangan-hidangan pada pagi Syawal. Maka cukup ketiga-tiga syarat ni, wajib bagi dia menyelesaikan zakat fitrah. Sama ada si kecil, si dewasa,
dah tua dan sebagainya, kan. Ada pun orang yang meninggal pun pada hari Syawal tersebut dikenakan juga zakat fitrah, sebagaimana jumhur ulama berpendapat. Baik tuan-tuan, kita pergi pula kepada hukum hakam yang berkait rapat dengan hukum zakat fitrah ini. Bila sebut zakat fitrah, kita boleh membayangkan ada 5 pecahan hukum yang diikatkan oleh ulama berkenaan dengan kaedah pembayaran dan juga penunaian zakat fitrah. Baik, yang pertama iaitu hukum harus. Bila diharuskan zakat fitrah? Harusnya zakat fitrah ini seawal 1 Ramadan. Kita mula tarawih pada malam tu lepas maghrib tu, kan, sehinggalah kita tarik kepada akhir Ramadan. Katalah tahun ni 30 Ramadan, maghrib 30, selepas maghrib tu kita takbir, maka harus di antara waktu 1 Ramadan hingga 30 tu kita keluarkan zakat fitrah. Hukumnya harus. Yang kedua, hukumnya wajib. Bilakah kita diwajibkan untuk bayar zakat fitrah? Iaitu sesudah kita bangun untuk solat subuh pada esoknya, kan, daripada waktu maghrib hari 1 Syawal sehingga ke waktu subuh terbitnya matahari 1 Syawal keesokan harinya, maka pada waktu tersebut wajib untuk kita tunaikan zakat fitrah. Yang ketiga, hukumnya sunat. Paling afdal dalam kewajipan adanya pengkhususan. Itu hukum sunat. Dapat buat time ni, maka dapat pahala sunat. Iaitu waktu ni saya rasa susahlah untuk kita dapat peluang. Waktu di mana daripada selepas subuh hingga sebelum kita angkat takbir pertama solat sunat hari raya. Time ni berperanglah kita dengan amil-amil zakat dan juga imam, kan. Nak setting masanya apa semua, kan, susah. Tapi kalau saya syorkan, kalau tuan-tuan nak buat, boleh ambil langkah persediaan dengan lebih awal, kan. Kita kontak dia esok sebelum haji datang masjid, saya nak jumpa kat tepi jalan. Contohlah, kan, nak ambil pahala sunat. Baik, yang keempat, hukumnya adalah hukum makruh. Bila kita dimakruhkan membayar zakat fitrah, iaitu selepas daripada selesai solat sunat hari raya sehinggalah terbenamnya matahari pada 1 Syawal, kan. Masuk maghrib raya pertama tu dah makruh kita bayar zakat fitrah. Boleh tak boleh bayar? Boleh bayar, tapi makruh, kan. Kurang keenakannya dari segi pahala zakat fitrah tu. Baik, yang kelima sudah tentunya hukum haram. Haram kita bayar zakat fitrah apabila terbenam matahari, masuk waktu maghrib dan seterusnya, dah tidak dikira sebagai zakat fitrah. Kalau kita niat sekalipun, dahlah hukumnya haram. Lepas tu duit ataupun harta yang kita laburkan itu tidak diambil kira sebagai zakat fitrah, sebaliknya dikira sebagai sedekah biasa. Jadi renung-renungkan tuan-tuan, tengok programkan masa baik-baik tuan-tuan, kan. Kita ada masa bertenang 2-3 hari sebelum raya tu, jangan sampai waktu-waktu yang getih, waktu-waktu yang susah untuk kita tunaikan zakat fitrah, masa itulah kita nak berkejaran, kita nak berpeluh-peluh, kan, untuk bayar zakat fitrah. Jadi semoga perkongsian pada hari yang mulia ini sedikit sebanyak menjadi tabungan kebaikan buat diri saya sendiri dan juga tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang luar biasa kepada kita semua, dan Syawal yang bakal kita nikmati nanti adalah Syawal yang menggembirakan hati sanubari umat Islam seluruhnya, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.